Kita kembali balik kepada table. Okey, table badar tadi. Yang harga tu clear harga bawang semua tu clear Ya je. Baik. Jadi sekarang ni insya-Allah saya yakin daripada jenis candle sehinggalah kepada jenis player semuanya dah faham laka lah. Boleh Jadi kita akan teruskan kepada basic marking. Ada siapa-siapa nak cuba? Apakah basic marking untuk base? Ada? Syahrizal, Saparin, Abang Mat, Afani, Busra, Azam, Azim. Ada nak cuba? Tak ada? Tak tahu cikgu. Basic marking. Okay, basic marking untuk base ialah amboi. Basic marking untuk base ialah resistance. Okey, ini basic marking untuk base resistance. Okey. Manakala basic marking untuk quote ialah support. Ni untuk quote. Jadi masing-masing tolong fill up table masing-masing. Untuk advanced marking bagi bagi base ialah RBS, iaitu resistance become support. Okey. Resistance become support. Rasanya korang pun pernah dengar RBS ni apa dia kan? Okey. Untuk yang ni pula SBR, support become resistance. Okey, baik. Setakat ni ada soalan? Dua ni dulu. Ada soalan? Apa maksud resistance become support tu cikgu? Apa maksud resistance become support? Baik. Sebelum kita pergi kepada resistance become support, sebelum kita pergi kepada RBS, kita kenal resistance dulu. Baik. Sekarang ni cuba korang tengok pada data. Currency apa yang paling kuat? CHF ya. CHF. Currency apa yang paling lemah? Euro. Okey, baik. Maknanya Euro CHF lah, boleh? Boleh je. Baik. Oh. Sekarang ni saya akan ambil Euro CHF. Okey, saya akan buka template saya. Saya pakai H1 punya time frame. Okey, untuk Euro CHF ni dia berada pada bahagian belakang. Dia strike ke belakang. JPY pun dia bahagian belakang. Okey? Boleh? Boleh je. Jadi dia sebagai kod lah. CHF dengan JPY ni dua-dua sebagai kod lah. Okey? Baik. Dalam keadaan yang sekarang, okey, kalau kata kita perhatikan, tengok H4. Okey. Sekejap. Okey. Nampak tak dia cari apa? Dia cari support, nampak? Tengok daily. Daily dia dah masuk dalam kawasan support dah pun. Okey. Tu dia. Baik. So, dengar betul-betul. Kali ni saya memberikan penerangan berkenaan dengan support dulu, sebab ini real time punya keadaan yang berlaku. Boleh Okey. Dia macam ni. Bila mana support berlaku, nampak price sampai dekat support. Korang nampak tak saya punya chart? Nampak je. Okey. Bila price sampai dekat support, sekarang ni korang tengok datang, korang tengok saya punya chart. Tengok. Perhatikan kepada CHF. Nampak? Tengok demand CHF. Sekarang ni demand dia 630. Perasan tak? Perasan je. Dan tidak berganjak. So kita biarkan dulu. Okey, definition untuk support. Sekarang ni tambah lagi 640, nampak? CHF dia tambah lagi, dia jadi 8.9. Ni dia turun balik jadi 6.3. Dia turun lagi 620, nampak? Ada siapa-siapa yang nampak tak ni? Ni dia turun lagi 6.3. Nampak. Demand dia cikgu ya? Ya, betul. Ni dia naik balik 620. Bila mana sekejap, saya kena buka pin juga. Sekejap Okey, saya buka pin macam ni sahaja. Okey, jadi saya akan, mana yang saya tak nak guna. Okey, saya pakai yang bawang ni. Bawang ni saya buang dulu.
Okey, yang ni pun yang ni nak simpan tak? Yang ni korang nak tak? Sekejap bagi saya share screen dulu. Okey, yang ni korang nak tak? Nak tengok. Boleh saya screenshot tengok? Tak payah screenshot lah. Saya Tak bagi. boleh. Saya bagi. Oh, dia bagi. Okey. Okey. So saya buang yang ni dulu. Sekejap. Saya buka pin yang baru. Okey, sekarang ni demand untuk CHF nampak kosong, dia naik balik. Okey. Baik. Okey, baik. So saya buat harga tu macam ni. Okey. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Okey. 28 pakai 36. Okey. Baik. So ini untuk bis. Okey, kejap Okey, kat sini. Okey. Ni warna biru. Baik. So yang ni pula 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yang ni untuk kod. Nampak tak demand untuk CHF makin meningkat? Sekarang ni dah jadi 650. Okey, baik. Guys, sekarang ni macam ni. Bila mana CHF, katakanlah korang entry dekat sini, kos dia RM1, nampak? Nampak tak? Nampak je. Bila mana dia turun sampai sini, dia hampir kepada 9 ataupun RM10. Dia menuju kepada RM10. Boleh? Boleh je. Okey, baik. Boleh. Sekarang ni untuk support, definition dia ialah support merupakan sebuah kawasan. Okey. Sekejap 22. Okey. Support merupakan sebuah kawasan. Dia zone Okey. Sebuah kawasan di mana seller membuat keputusan untuk keluar dari pasaran. Pasal apa seller buat keputusan untuk keluar daripada pasaran? Sebab apa? Harga tinggi, Sebab dapat untung. siapa ni? Safarin. Safari. Support merupakan sebuah kawasan di mana seller membuat kawasan untuk keluar dari pasaran. Sebab apa? Sebab dia dah untung. Nampak tak CHF sekarang ni jadi macam mana? Cuba korang tengok data. Oh, drop habis. Yes, pasal apa dia dah untung banyak bang. Saya tak katalah masuk daripada harga satu tu, saya tak katalah macam tu. Okey. Tapi sebabkan saya nak bagi penerangan. Jadi bila saya nak bagi penerangan, saya kena berikan situasi yang logik lah untuk korang, kan? Kalau kata korang boleh entry daripada pucuk atas sana turun sampai bawah, power memang korang dahsyat, iman korang memang padu lah, kan? Iman saya tak sekuat itu. Okey. Baik. So sekarang ni untuk support, faham ataupun tidak definisi support ni, faham ataupun tidak ni? Faham tu. Baik. Yang lain-lain faham tak? Faham cikgu. Ada soalan Faham, tak? Setakat ni ada soalan ataupun tidak? Saya rasa Clear. saya rasa antara batch yang sekarang dengan batch-batch yang sebelum-sebelum ni, batch ni yang paling untung saya rasa. Sebab korang boleh tengok secara terus kaitan antara teknikal dengan data. Saya rasa korang yang paling untung. Okey. Tak tahulah apa yang, sebab korang pun tak pernah lalui pengalaman yang sebegini. Okey. Cumanya pada saya korang memang bernasib baik lah. Rezeki korang lah. Boleh tengok secara live. Oh, tadi dia turun, dia naik, demand dia berapa banyak yang dah keluar daripada pasaran dan sebagainya. So manfaatkan sebaiknya. Apa yang tak faham tolong tanya terus. Jangan teragak-agak untuk tanya, tolong. Tak elok macam tu.
Sebab kita buat kelas ni untuk orang faham. Jadi lebih baik kalau tak faham tu tanya. Okey. So untuk support Abang Syahrizal, okey tak? Okey juga, faham. Saparin okey tak? Okay. Razif pula dah. Fani okey tak? Clear. Apa maksud support? Support itu merupakan sebuah Kau baca kawasan di balik mana tak payahlah. Busra faham tak? Faham. Tak ada soalan. Duduk untuk cakap ni. Azim dengan Azam, faham tak? Faham cikgu, faham. Boleh clear Baik. Jadi sekarang ni saya lompat kepada SBR terus. Okey. Tadi kita miss out resistance. Sepatutnya saya terangkan resistance, tapi disebabkan strength untuk currency code yang kuat, jadi saya terangkan support dululah. Sebab bila mana dah terang support, baru boleh pergi kepada SBR, baru senang sikit kerja saya. Baik. Jadi sekarang ni saya akan share zero market punya chart. Boleh nampak tak? Boleh nampak? Nampak juga. Boleh. Support ni sebelum tu saya save dulu gambar ni. Jap. Okey, saya save dulu gambar ni. Okey. Pasal pula tak boleh save. Okey, save. Okey, baik. So korang ambil dulu yang ni nanti terlupa pula. Okey, yang ni yang support. Okey, ambil dulu yang tu. Dan tolong buka balik. Sekarang. Untitled tadi mana? Okey, yang ni. Yang ni yang bawang tu. Okey. So korang tolong buka yang support punya gambar tu sekarang. Macam mana je saya buat tu? Oh. Okey, tak apa. Kalau macam tu saya buka sendiri. Okey, kejap Siapa yang boleh buka, bukalah. Siapa yang boleh buka, buka. Baik. Sekarang ni, macam mana cara kita nak kenal support? Macam mana cara untuk mengenal pasti support? Ada siapa-siapa nak cuba? Candle warna merah yang ada di bawah. Ni siapa? Syahrizal Saparin juga. Saparin. Candle yang warna merah berada di bawah. Benda tu terlalu umum. Boleh detailkan lagi? Kalau tengok trend dia tu, trend ke bawah, betul ke? Kurang tepat. Baik. Support terdiri daripada dua candle. Itu je cara nak kenal dia. Yang pertama, candle tersebut haruslah candle bullish ke bearish? Bearish. Dan selepas candle bearish, wajib candle bull. So sekarang ni maksudnya cara untuk kita kenal support ialah bila mana ada dua candle. Itu je sebenarnya support ni. Ada bear, ada bull. Itu sahaja. Boleh tak? Boleh je. Contoh. Saya buat contoh. Okey. Ini support ni. Nampak? Nampak tak? Nampak je. Yang ni support. Merah biru. Yang tu support. Boleh je. Boleh. Yang ni support. Okey, yang ni support. Yang ini pun 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 support. Boleh tak? Boleh je. Baik. Boleh. Cikgu, maknanya support tu dia biru dengan merah mesti bersebelahan, cikgu? Ya, betul. Okey. Siapa yang tanya tu? Syahrizal, cikgu. Okey, baik.
So sekarang ni itu cara untuk kita kenal support. Itu baru cara dia. Sekarang ni macam mana kita nak tentukan antara yang ini dengan yang ini, mana satu support? Kalau kata dua-dua dah patternnya sama. Kan? Baik. So sekarang ni saya save dulu yang ni. Okay. Okay. So yang tu korang boleh simpan sebagai nota lah. Baik. Jadi sekarang ni saya buka Zero Market. Boleh nampak tak? Nampak je. Baik. Jadi sekarang ni saya ambil satu contoh yang ini. Saya ambil yang ni. Okey. Saya ambil yang ni sebab dia warna merah biru. Makna kata yang ni support. Dan saya ambil yang ini. Pun merah biru juga, makna kata yang itu pun support. Boleh? Boleh. Sekarang ni apa beza antara dua kedudukan support ni? Apa beza dia? Reverse. Apa dia? Bawah dan atas sikit. Bawah dan atas. Macam mana yang kita nak tentukan dia bawah dan atas? Apa sandaran kita yang mengatakan dia atas, dia bawah? Perhatikan current price. Itu kunci kata dia. Okey. Perhatikan kepada current price. Bila mana tuan-tuan melihat kepada current price, yang ni saya ni lah. Okey, saya buka pin yang baru. Boleh nampak tak? Boleh. Okey, baik. So sekarang ni perhatikan kepada current price. Alah, dia kecil, dia jadi gitulah. Sekejap saya nak kecilkan dia. Okey. Jadi juga tak boleh. Baik. So sekarang ni perhatikan kepada current price. Current price tu duduk dekat sini. Ini current price. Dan dia sentiasa bergerak-gerak. Okey. Sekarang ni support yang berada di atas current price. Current price. Itu kita akan kenal support tersebut sebagai SBR. Ya. Apa yang dia? Boleh? Boleh je. Okey. Makna kata dekat sini ada berapa SBR? 1 2 3 ada lagi 4 5. Boleh nampak? Dapat tak? Nampak je, nampak. Mana-mana price yang berada lebih rendah daripada current price dan dia berada dalam formation support, makanya dia support. Contoh yang ini. Makna kata sekarang ni dia masuk balik dalam zone support. Boleh? Boleh tak? Current price sekarang ni dia masuk balik dalam zone support. Boleh tak? Boleh je. Boleh. Setakat ni ada soalan? Ada soalan ataupun tidak setakat ini? Boleh, boleh. Boleh betul Baik. Jadi sekarang ni untuk SBR, okey, untuk SBR ada cara untuk kita tentukan sama ada SBR tersebut batal atau tidak. Yang ni yang penting. Ini yang paling penting. Untuk kita menentukan sama ada SBR tu kita boleh rujuk lagi ataupun tidak. Baik. Perhatikan betul-betul. Saya pakai warna merah sebab dia SBR. Okey. Saya buat straight line macam ni. Okey. Yang ni tolong fahamkan betul-betul, fokus betul-betul. Baik. Sekarang ni yang ni sikit sangat. So saya pakai chart yang ni lah. Saya pakai broker. Boleh nampak saya buka broker sekarang? Boleh. Baik.
Jadi sekarang ni kalau kata korang perhatikan, yang ni, yang biru ni, nampak tak yang biru ni? Nampak? Baik. Dia close lebih rendah daripada kedudukan SBR. Ni, nampak tak? Boleh nampak tak? Nampak tak guys? Nampak you, nampak. Jadi SBR tu dia tak batal. Tapi bila mana ada satu candle warna biru, dia close lebih tinggi daripada SBR ni tadi, maka dia batal. Boleh tak? Faham. Ada siapa-siapa yang kurang jelas? Clear. Boleh cikgu. Laju benar clear ni. Betul-betul faham ni? Betul. Repeat cikgu. Kurang jelas ni. Apa nama Syahrizal? Faham Syahrizal? Tu saya suruh repeat cikgu. Saya kurang faham. Kurang faham. Okay, nice. Baik. So sekarang ni dekat mana yang kurang faham tu? Cuba ni balik. Dekat mana yang kurang faham? Part mana tu? Yang kata candle tu lebih tinggi cikgu. Candle tu lebih tinggi. Baik. Sekarang ni ini open bull. Betul? Betul. Close dia dekat sini. Betul? Betul. Baik. Bila mana ada satu candle yang berbeza warna. Sebab tu sekarang ni saya guna warna merah. SBR saya guna warna merah. Bila mana ada candle yang berbeza warna dan dia close lebih tinggi daripada line SBR ni, harga SBR ni, maka SBR ni batal. Tak boleh rujuk dah. Kita kena rujuk SBR yang ni. Boleh? Okey, faham cikgu. Faham? Faham. Okey, baik. So kita cari satu contoh. Syahrizal Ya cikgu. SBR ni dah batal ke belum? Yang tu belum dah batal cikgu. Dah batal. Ya. Pada berapa hari bulan dia batal? 11 hari bulan 8 ataupun 12 hari bulan 8 ataupun 10 hari bulan 8. Mana satu? 10, 11, 12. Mana satu dia batal? Boleh tunjuk balik cikgu. Punya tarikh ya. Apa dia? Tarikh tu saya tak nampak cikgu. Yang ni 10, yang ni 11, yang ni 12. Mana satu dia batal? Nak boleh cikgu? 10 tadi mana cikgu? 10 yang ni, yang ni 11, yang ni 12. Candle 12 cikgu. Pada 12. Pada 12. Ini. Ya. Yang ni ke? Ya. Yang ni yang membatalkan dia ni. 11 hari bulan ni. Pasal apa? Kenapa baris tu lebih cikgu? Dia daripada bawah. Open dia dari bawah. Ni open dia dah dekat atas. Okey, faham. So open dia kena lebih rendah daripada harga SBR, tapi close dia kena lebih tinggi daripada SBR, dan dia batal. Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Okey, sekejap sorry sekejap ada gangguan sekejap. Razif ada Razif? Razif tak ada? Fazil ada Fazil? Ada cikgu. Ada. Fazil tolong kira jap 995 bahagi 2. Empat 97.5. 4 97.5. Sayang si Edi tak masak lagi. Saya tak 10-0. Tak lebih 5 lagi. Tak lebih separuh lagi sayang. Sebab tadi masa kita sedang membincangkan tentang SBR, tadi ada setup 10-0. CHF dah 790. Okey, korang boleh tengok dekat data sekarang CHF dia dah cecah 790. Okey. Cikgu share ni cikgu. Apa dia? Share live data. Live data. Tak dapat. Dah request. Dapat masuk. Tak dapat tadi lambat masuk. So tak dapat link. Request. Sekarang saya approve. Kat mana? Dekat buka. Alamak. Sekejap. Okey, tengok dekat chat box.
Ya, sorry, live data saya pun tak ada. Tengok dekat chat box, saya baru hantar. Saya akan approve sekarang. Okey, Syahrizal dengan Fazil boleh request sekarang. Ada siapa-siapa lagi tak? Okey. Syahrizal? Tapi kena pakai device yang berbeza lah Kena ada 2 device lah maksudnya. Tadi 10 lah, tadi 10. CHF tadi 10. And then CAD pula kosong. Kalau kata dua-dua masak memang sedap lah. Mana Syahrizal? Saya tunggu awak ni. Syahrizal? Tak ada, dia cari device kot. Okey, baik. So kita teruskan. Itulah nak teruskan pun Syahrizal dah tak ada. Dia yang tak faham tadi. Guys, ada siapa-siapa lagi yang tak faham tak? Ada siapa-siapa lagi yang tak faham macam mana cara nak tentukan SBR ni batal ke tidak ke apa ke? Ada tak? Tolong ke depan, tampil ke depan. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Silakan. Cikgu, nak tanya. Yang tadi cikgu tanya, cikgu beritahu bahagi 2 tu macam mana tu? Aku mengajar teknikal badan, sekarang ni bukan data. Awal kau ni, aku suruh tanya lain, kau tanya lain. SBR. SBR clear yo. Okey, baik. So sekarang ni baik, nampak yang saya tandakan tu. Okey, Abang Syahrizal dah tak ada. Abang Saparin ada? Ada. Sekarang ni SBR tu batal ke tidak? Tak batal. Tak batal, masih lagi boleh pakai. Oh, ada satu tak batal, masih boleh pakai. Ya ke? Confirm? Kita ambil sekejap. Kita ambil yang tu. Oh, dah batal lah. Agak dekat yang pertama tadi. Arrow yang pertama dia dah batal. Okey, baik. So sekarang ni saya ubah, saya pakai yang ni pula. Busra? Oh, Busra. Busra, Ya, mana Busra? saya. Okey. Sekarang ni candle ni dia dah batal, SBR ni dia dah batal ke belum? Kau tak faham, kau tak nak tanya kan? Sekarang ni kau tak boleh jawab, rasakan kau. Dah batal ke belum? Dah batal. Candle mana, anak panah mana yang membatalkan dia? Anak panah warna biru tu kot. Okey, faham lah tu. Mujur kau faham. Okey. Yang echo dia tu apa cikgu? Echo. Kenapa dengan echo dia? Kalau echo tu tak ada makna. Echo tu ada makna? Mestilah ada. Ada makna? Sebab dia open dan close dalam box. Okey. Kan? Okey. Masa bawah tu open, atas tu close. Okey. Within the box. Tapi yang ada echo tu kan? Adakah dia counting ke tak? Dia dikira ke atau tidak? Okey. Apa nama, sekarang ni untuk kita menentukan sama ada telah pun berlaku retracement ataupun belum, caranya adalah dengan kita melihat kepada price SBR tu tadi, dan seterusnya untuk kita perhatikan ada ataupun tidak sebarang shadow yang wujud daripada warna yang berbeza. Dalam kes ni SBR warna merah. So kita nak shadow warna apa, Azam? Warna biru je. Warna biru. Kalau kata line price tu warna biru, kita nak candle shadow tu warna apa, Azim? Merah. Merah. Itu sahaja. Jadi bila mana ada shadow yang menyentuh kepada price, saya sebut price. Bila saya sebut price, bermaksud walaupun dia touch on the point, memang betul-betul pada price tu dan dia terjun balik, itu retracement dah jadi. Boleh
Dapat tak? Apa itu? Cikgu, sorry. Saya ada request je. Okey. Okey, done. Okey. So guys, tolong make sure lepas pada ni, bila mana korang join, saya akan bagi links bermula sebenarnya korang akan dapat dekat Gmail invitation untuk kelas setiap malam lah, insyaAllah. Tapi jam 9 malam tu saya akan ready, sebab actually kita akan start 9 suku. Okay, jadi 9 malam tu korang dah boleh request untuk data punya device, untuk data punya monitor live ni tadi. Jadi sementara tunggu 9 suku tu, kita boleh warm up dulu, nak discuss apa yang tak faham kelas yang lepas dan sebagainya. Baik, so saya sambung dengan Syahrizal balik lah, sebab Syahrizal tadi yang tak faham tadi. Okay, jadi dalam yang ni pula, okay, saya ambil yang ni pula. Syahrizal ada Ada cikgu, ada. Baik, so sekarang ni, okay, candle mana yang membatalkan kedudukan SBR ni? Merujuk kepada warna anak panah tu, candle mana? Mana satu, Syahrizal? Ya cikgu, saya tengah tengok. Untuk yang lain-lain, tolong ready dengan jawapan candle mana yang membuat yang berlakunya retracement untuk SBR tu. Untuk yang lain nanti saya akan tanya. Kita tengah tunggu jawapan daripada Syahrizal. Yang warna hijau tu. Yang warna Hijau. yang membatalkan kedudukan SBR tu, boleh? Betul. Okay, nice. So soalan saya yang seterusnya berkenaan dengan retracement. Candle mana yang berlakunya retracement untuk SBR yang kita sedang tengok ni? Candle mana? Saya kurang jelas ni SBR. SBR retracement, candle mana yang berlaku? Open question kepada semua. Siapa-siapa yang rasa boleh jawab, silakan, tak ada masalah. Cikgu, saya nak cuba. Silakan. Penunjuk yang berwarna hitam. Habis tu warna merah tu kau nak buang mana? Hilang dah. Apa ni? Tak, cikgu tengah fikir. Yang lain-lain? Candle warna kuning je. Yang anak panah kuning tu. Anak panah? Kuning. Tadi awak yang jawab. SBR warna merah, shadow daripada candle biru. Ni dia boleh jawab kuning pula dah. Macam mana? Azam duduk mana, Azam? BM je, BM. Oh, BM. Kau jangan sampai aku pergi BM sekarang. Azim duduk mana, Azim? Sion, Bandar Sion. Apa dia? Ceras. Ceras. Taman apa? Bandar Tun Sion. Tahu Tun Sin On. Come on guys, yang warna merah SBR yang sekarang kita sedang lihat. Candle mana yang berlaku retracement untuk SBR ni? Busrah, candle mana? Busrah pun hilang dah. Ya, saya. Candle mana yang berlaku retracement? Hitam tu kot. Hitam. Apalah yang korang jauh-jauh sangat kuning hitam bagai Anak panah merah. Ha?
Anak panah merah. Anak panah merah. Kenapa yang korang nak pandang jauh? Pandang yang dekat dululah. Jadi retracement tu telah berlaku dekat situ. Tak kira dia lebih macam mana sekalipun, once berlakunya sentuhan daripada shadow yang berwarna biru dekat line yang warna merah, dan berlaku retracement, selesai. Boleh? Ada soalan? Faham tak? Faham tak ni? Semua Busra, Fani, Abang Mat, Saparin, Syahrizal, siapa lagi saya tak sebut, Azam, Azim. Faham tak? Cikgu. Faham Faham cikgu. Baik. Mungkin Abang Mat dia mendiamkan diri. Mujur dia ni tak tanya aku Cikgu. Apa dia? Tapi kiranya anak panah merah tu retracement yang pertama. Ya. Kiranya anak panah hitam tu kita boleh gelarkan dia retrace kali kedua lah. Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Tapi sebenarnya by right sebenarnya macam ni. Retracement tu dah settle kat sini. Sebenarnya kembalinya price tu ke sini ada sebab lain, bukan sebab retracement tak jadi lagi. Boleh? Boleh. Baik. Sekarang ni guys, daripada sini pergi kepada sini, Abang Mat, berapa SBR yang ada? Tanya juga no. Ulang lebih cikgu. Daripada sini sehingga kepada sini, ada berapa SBR dalam ni? Tak faham cikgu. Tak faham? Ya. Okey, saya tunjuk contoh Yang ni SBR, yang ni satu, yang ni SBR ni, nampak tak ni? Nampak tak? Nampak. Ni SBR ni Ni. Merah, biru. Tak kisahlah dia terkangkang, terkoyak, terkangkat ke apa ke, dia SBR. Ni. Nampak? Yang yang merah atas, yang biru bawah tu. Ya, betul. Kena ingat definition dia merah biru. Saya tak kata jarak dia macam mana, saya tak kata. Dia tak semestinya bawah dia sama je. Tak sama pun tak apa Abang Mat. Cuba Abang Mat tengok balik reflection dia. Bila mana ini kita kenal sebagai SBR, tengok price cari balik, nampak? Perasan tak? Perasan je. Okay. So kita dah ada 2 SBR. Then nombor 3. Ni SBR juga ni. Boleh? Boleh je. Kemudiannya yang ni pun SBR juga ni. Ya. Yang dekat doji ni Ya. So ada 1, 2, 3, 4 SBR. Soalan saya untuk Abang Mat. Mentang-mentang dia duduk diam ni tadi kan. Dia ingat dia boleh terlepas kot. Okey. Soalan saya, 4 SBR ni, mana satu yang belum berlaku retracement? Lepas ni Saparin kena jawab. Kalau Abang Mat tak boleh jawab, Saparin kena jawab. Yang belum berlaku retracement ni Ya, betul. Saya bagi masa seminit lagi untuk Abang Mat. Macam mana kita nak kata retracement telah pun berlaku ataupun belum? Dalam kes ni line ni warna merah. Jadi macam mana? Line warna apa yang kena sentuh dia? Warna biru je. Warna? Biru. Baik. Untuk arrow yang berwarna merah, SBR yang berwarna merah, retracement telah pun berlaku ataupun belum? Yang ni dah berlaku je. Dah berlaku. Maknanya yang berlaku tu dekat sini, betul tak? Betul je. Cuba korang tengok betul-betul retracement tu dah berlaku pada line yang warna merah. Agak-agak ni dia nak cari yang mana ni? SBR mana ni dia nak cari ni?
Agak-agak. Yang warna hitam. Yang warna kuning lah. Kuning lah dulu. Oh, kuning dulu. Kan? Betul tak? Betul. Siapa yang cakap betul tu? Sabarin. Saparin. Pasal apa betul? Sebab dia the nearest dengan yang warna merah. Cuba tengok warna kuning tu. Dia valid lagi ataupun tidak? Kuning. Oh, tak valid lah. Pasal apa dia tak valid? Sebab Yang ni yang tu. tarikh dia 22, yang ni tarikh dia 21, yang ni tarikh dia 20. 22, 21, 20. Pasal apa dia tak valid? 21. Pasal? 21 dah tak valid dah. Kenapa dengan 21? Kenapa dengan 21? Sabarin. 21 dia dah dekat kotak biru tu, cikgu. Sebab dia punya open price lebih rendah daripada SBR, iaitu di sini. Kemudiannya dia close lebih tinggi daripada SBR, iaitu di sini. Makanya SBR ini tidak lagi boleh dirujuk sebab dia dah batal. Batal. Boleh nampak? Faham tak? Boleh. Jadi sekarang ni sebenarnya cubaan price naik sehingga ke sini adalah merujuk kepada yang warna. Boleh? Boleh dapat? Okey. Baik. Abang Mat. Mana Abang Mat? Ada cikgu. Yang warna hitam, SBR warna hitam ni, dia dah berlaku retracement ke belum? Dah cikgu. Dah. Dia dah berlaku retracement. Ya, ada sentuhan ni yang biru ni. Ya, ada. Yang ni ke? Ya. Okey, baik. Jadi sekarang ni yang warna hitam pun telah berlaku retracement. Okey. Bila mana SBR, okey. Bila mana SBR dia macam ni. Okey. Bila mana SBR yang ni saya dah bagi ke belum? Sekejap SBR punya ni saya dah bagi ke belum? Saya lupa. Ni saya dah bagi ke belum? Gambar ni. Cikgu beri kat mana dia? Dekat Telegram ni? Grup? Telegram, dekat grup. Saya dah bagi ke belum yang ni? Untuk Belum, SBR? belum. 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 So ni SBR. Okey. Desktop SBR. Okey, done. Selesai. Baik. So sekarang ni okey, baik. Bila mana kita bincang tentang support, bila mana kita bincang tentang SBR, okey, kita dah selesai berbincang berkenaan dengan retracement. Sebenarnya apa yang berlaku bila mana kita kaitkan dengan dia dengan retracement dan sebagainya, kita sedang mengulas secara kasar tentang satu trend yang kita kenal sebagai downtrend. Sebenar-benarnya, ya. Dalam kes quote lah, untuk quote. Manakala untuk base up trend. Okey. In term of Dow point pula, susunan Dow point tu tadi dia macam ni. Kalau quote dia bermula dengan high. Selepas high, low, low high, lower low, lower high, lower low dan seterusnya. Okey. Manakala untuk base pula, Dow point dia consist of, dia bermula dengan low, high, higher low, higher high, higher low, higher high dan seterusnya. Okey, baik. Jadi sekarang ni retracement ni pula berlaku, okey, dari candle warna biru. Boleh? Boleh. Yang ni retracement. Okey, saya kecilkan font dia sikit. Okey, yang ni daripada warna biru. Baik. Yang ni pula dia berlaku dari candle yang berwarna merah.
Okey, ni dia. Yang ni warna merah. Okey. Setakat ni ada soalan ataupun tidak? Boleh tak? Untuk table formula dulu. Boleh tak? Bermula daripada basic marking turun sampai retracement. Boleh tak? Boleh je. Baik. Sekejap Okey. Yang tu nanti korang isi sendiri tau. Saya tak bagi yang tu tau. Okey. Sekarang ni, okey, yang ni SBR ni dia masih lagi belum berlaku retracement. Yang ni tak jadi lagi ni retracement ni. Okey. So akan ada satu hari nanti dia akan capai balik sehingga kepada sini. Sebab apa? Setiap SBR dan setiap RBS price tu kena kembali balik pada advance marking. Sebab dia merupakan do teori. Dia merupakan point dalam do teori. Okey. Contoh untuk do teori. Okey. Sebab kita dah berbincang berkenaan dengan downtrend. Okey. Jadi saya start dengan downtrend punya point do teori. Okay. Ni dia. Okey. Ni yang korang tengok dekat dalam screenshot tu, yang ni lah dia. Benda ni lah yang student duk buat analisis tu, yang ni lah dia. So point yang paling atas ialah high. Yang paling atas sekali. Dan sebenarnya dekat sini point high ni merupakan resistant in term of SNR. Okey. Point dekat bawah ni pula kita kenal sebagai low. Point ni sebenarnya SBR. Yang ni pula lower high. Lower high ni sebenarnya resistance sebenarnya. Dan dia serupa je dengan resistance yang lower high yang ni dengan lower high yang ni. Sama je sebenarnya. Okey. Manakala yang kat bawah ni pula ialah point lower low. Baik. Yang ni sebenarnya merupakan SBR. Sama je. Sama je, tak ada beza. Gitu. Jadi dalam badar sebenarnya kita akan kaitkan antara antara do point dengan SNR. Kita akan kaitkan. Okey, untuk SNR ni pula kita ada dua pecahan. Yang pertama basic marking, yang kedua advanced marking. Okey, ini basic marking. Yang ni advanced marking. Okey. Yang boleh batal ataupun tak batal ni dia. Yang ni yang boleh batal tak batal ni. Boleh? Dapat tak? Bila mana kita boleh tentukan cikgu, ulang balik pada 2 point tu cikgu. Ulang balik daripada 2 point yang mana? 2 point yang cikgu terang 2 point tu. Basic marking dengan advanced marking tu saya terlepas sikit. 2 point kita akan gandingkan dengan SNR. Sebab apa? Untuk 2 point tak ada istilah batal tak batal ni. Tak ada. Kalau 2 point tak ada. Kan? Dia plain. Dia plain. Macam mana nak sebut plain? Dia tidak bersifat. Sebab apa? Kita kenal dia dengan low, kita kenal dia dengan high, kita kenal dia dengan lower high, lower low, higher low, high high. Dia gitu saja. Kita tak tahu kata dia ni resistant ke SBR ke RBS ke, kita tak tahu. Okey? Tapi bila mana kita kaitkan dia dengan SNR, so basic marking ni ada dua. Okey. Bila mana basic marking ada dua, pecahan dia apa? Pecahan yang pertama ialah support, pecahan yang kedua ialah resistance. Tapi masalah dia sekarang ni, untuk kedua-dua ni tadi, yang ni pula dia tak ada istilah batal tak batal ni, yang ni tak ada. Yang ada dekat sini je, yang dekat sini je, advanced marking sahaja. Apa dia? SBR dengan RBS. Itu sahaja yang ada istilah batal ataupun tidak. Gitu. SBR dengan RBS. Okey? Baik. So bila mana satu marking batal, macam contoh SBR ni batal, akan terbatal juga point yang berada di sini. Ni batal, okey. Automatically yang ni akan batal. Dia akan jadi macam tu. Makna kata line ni dia akan straight connect dengan yang ni. Boleh faham? Boleh nampak? Ke tak nampak?
terbatalnya advance marking akan membatalkan point yang ke atas sekali. Pasal apa? Wujudnya lower low, lepas tu baru lower high. Itu turutan dia. High, low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Kalau kata SBR yang berada dekat point lower low ni batal, yang ni batal, terbatal juga yang ni. Dapat tak? Boleh dapat tak? Ke tak dapat? Tak faham? Faham tak ni? Sorry je. SNR tu masuk dia. Support dan resistance. Ada soalan lagi? Azam? Mana Azam? Okay, cikgu. Boleh faham? Faham. Azim? Faham cikgu. Musrah? Faham. Oh, boleh faham Fani? Saya tak apa faham. Maaf. Do teori, kita tak boleh nak trace dia batal tak batal. Do teori ni dia plain, dia tiada sifat. High, low, low, high, low, 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 high. Kita boleh cakap mana-mana point pun sebagai do teori. Asal tengok shadow panjang, asal tengok dia turun rendah sikit, naik tinggi sikit, bubuh, calit je dia sebagai point. Selama ni itu yang korang buat, betul tak? Tapi bila mana korang belajar, oh ini SBR, ini RBS, ini support, ini resistance, dekat situ kita akan filter point mana yang paling valid untuk kita jadikan sebagai do point. Boleh tak? Okey. Yang tu faham tak? Faham. Faham. Baru kejap tadi kita belajar SBR boleh dibatalkan. Ada masa-masanya berlaku retracement, ada masa-masanya dia dibatalkan. Bila SBR itu dibatalkan, okey, dalam kes yang tadi saya merujuk kepada yang ini, okey, saya merujuk kepada yang ini. Bila mana SBR tu batal, SBR tu lower low. Selama hari ni lower low tak pernah batal. Calik je, bubuh je kat situ. Tak bergerak, tak beranjak lah kawan tu. Tapi bila mana dah filter dengan SBR, malam ni korang dah tahu, oh SBR ni boleh batal. Bila mana SBR batal, automatically pairing dia apa? Lower high, itu pairing dia. Automatically lower high itu juga terbatal. Boleh tak? Faham tak? Boleh. Boleh. Baik. Saya nak sentuh sikit lagi. Sorry Baik. Sekarang ni guys, contoh. SBR yang ni batal. Adalah satu candle bull mana datang ke celah tak tahu, tiba-tiba cross dia close atas lebih tinggi daripada ni. So yang ni batal Baik. Bila yang ni batal, okey. Bila yang ni batal, sekejap saya padam sikit. Okey. Saya padam yang bawah ni pula. Okey. Baik. Bila yang itu batal, daripada sini dia akan jadi macam ni. Sebab struktur tu dia dah dibatalkan di tengah-tengah tu tadi. Nampak tak? Yang tengah ni dah hilang. Faham tak? Tangga tengah tu dah hilang. Faham tak? Faham. Kalaulah kata contoh, ni contoh, kalaulah kata price tu dia boleh close atas daripada ni. Yang ni. Nampak tak yang ni? Lower high ni nampak tak? Nampak. Kalaulah price tu boleh close atas daripada lower high, dia turun balik sikit dekat sini, lepas tu dia boleh shoot terus naik atas. Orang yang tak faham istilah batal ataupun tidak, dia sangka yang tangga ni ada lagi ni kat sini. Jadi mungkin dia akan stuck sini dulu. Okey, dia stuck, lepas tu dia ni nak turun ni. Pasal apa? Member tu ada kat sini. Yang dia duk perasan ada kat situ lagi. Dah, kawan tu dah batal dah tu.
Sebab tu kena jelas dengan betul-betul baik sama ada SBR ataupun RBS itu dah batal ataupun belum. Perlu betul-betul jelas, faham betul-betul, sungguh-sungguh faham. Jangan duk buat main-main. In future, ini yang korang akan buat. Apa yang saya forward dalam grup hari ini merupakan satu analisis yang dibuat, hampir kesemuanya dibuat pada bulan 8, bulan 9 macam tu. Sekarang ni dah bulan 10. Buat analisis sekali boleh tahan sebulan. Bayangkan. Itu badar. Itu dia badar. Boleh? Boleh. Boleh cikgu. Sepintas lalu kita sebut tentang sifat, kita sebut tentang usul dari mana datangnya marking tu tadi. Okey, sepintas lalu menggunakan table badar. Baik. Dalam masa yang sama, selepas daripada tu kita buat sedikit ulasan. Sebenarnya kelas malam ni pendek. Table badar ni huraian dia tak berapa panjang, tapi sengaja saya panjangkan. Saya sebut tentang SBR, sengaja saya sebutkan tentang support dan sebagainya. Actually SBR ni satu kelas dia saja, support ni satu kelas dia saja, dua teori ni satu kelas dia saja sebenarnya. Tapi sengaja saya usik yang advance sikit sebab saya nak bagi korang nampak itu perjalanan korang ke arah situ. Sebab tu penting. Kalau kata ada soalan tanya, kita tak ramai, kelas ni tak ramai, ada 7 orang 6 orang je kalau tak silap saya. Jadi kalau kata boleh kena banyakkan bertanya lah. Sebab kelas yang sebelum-sebelum ni ramai, 40 orang, 50 orang dan sebagainya. Jadi antara 50 orang ni, kalau kata ada 5 orang yang aktif bertanya pun sebenarnya dia dah membantu 45 orang yang lain sebenarnya. Tapi kalau dah 6 orang tak banyak tanya, dia jadi kerah kat situ lah. Saya jadi banyak kerja, saya nak kena tanya balik seorang-seorang sama ada faham ataupun tidak lah. Baik. Setakat ni ada soalan ataupun tidak? Kena buat latihan tu cikgu. Lambat lagi tu. Jangan risau bang. Sebab next class kita candle. Kita akan belajar di mana kedudukan supply dan demand untuk setiap candle yang bakal kita jumpa selepas daripada ni. Okay? Next class kita candle. Belum masuk lagi support, belum masuk resistance, belum masuk SBR, RBS, belum masuk, jauh lagi tu sebenarnya. Okay? Untuk malam ini, setakat ini, ada soalan ataupun tidak? Clear? Kalau InsyaAllah clear. Okay, kalau tak ada soalan, saya tamatkan webinar di sini dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa pada hari Isnin minggu hadapan. Topik yang kita akan bincangkan ialah berkenaan dengan candle. Kita akan belajar candle, bermula daripada plain candle, iaitu candle yang kosong. Seterusnya kita akan belajar bull dan bear candle. Bila mana dah faham apa yang berlaku di sebalik candle, kemudian baru kita akan start dengan support, resistance, SBR, RBS dan sebagainya. Boleh Boleh cikgu. Kalau ada soalan, tanya dalam Telegram pun boleh, tanya live pun boleh, tak ada masalah. Kalau nak request untuk additional webinar pun boleh, tak ada masalah. Silakan, jangan risau. Cikgu nak tanya. Silakan. Maksud DOW tu apa dia cikgu? Direction of wave lah. Okay, saya tak tahu apa maksud dia. Saya panggil dia dua teori je. Okey, baik. Kalau kata dua teori ni sebenarnya merupakan satu wave, merupakan satu teori yang digunakan untuk mengenal pasti Dow Jones punya stok awal-awal tahun dululah, dulu-dulu punya cerita. Baik. So apa yang saya buat ialah saya ambil in term of dia punya point. Itu sahaja yang saya ambil, okey. Sebab orang dah similar dengan low, high, low, low, high, high, low, high, high. Orang dah biasa. Jadi saya kira tak perlulah untuk saya cipta satu terms yang baru, kemudiannya korang nak kena biasakan pula dengan terms tu. Dah jadi satu kerja pula kan. Lebih baik saya guna apa sahaja yang ada, yang korang dah publicly dah tahu benda tu, yang ialah benda tu biasa. Dua teori ni satu benda yang biasa, uptrend, downtrend dan sebagainya. Tapi saya filter dengan SNR by Badar, yang mana kita ada break and valid. Jadi lepas ni tuan-tuan akan nampak satu market structure clean, neat and tidy. Memang cantik, InsyaAllah.
Dia punya structure je, time frame ni nak buat point apa lepas ni, time frame ni nak buat apa point dia lepas ni. Itu yang bakal tuan-tuan nampak insya-Allah satu hari nanti. Sebelum tu kita akan belajar dulu candle, di mana supply dia, di mana demand dia, di mana seller dia, di mana buyer dia dalam satu candle. Itu untuk kelas next week, hari Isnin nanti insya-Allah. Okey. Kalau sekali lagi saya ulang, kalau kata ada soalan sila tanya dalam grup Telegram. Kalau kata nak request untuk additional webinar ke apa ke, silakan, tak ada masalah. Saya boleh je, okey je, tak ada masalah. Jamin. Cikgu, Ya. yang Badar punya chart tadi, yang table tadi tu, saya rasa ada satu lagi yang tak Reversal. reversal. Yang tu nanti kita akan kupas dekat dua teori. Ada perbezaan pergerakan antara retracement dengan reversal. Nanti kita akan kupas dekat dua teori. Okey. Jamin. Ya saya. Yang data ni kalau bukan masa webinar kita boleh dapat tengok, Jamin. Tak. Untuk tak ada ya? Tak ada. Okey, untuk data ni during sebulan yang kita belajar, bulan Oktober ni, saya bagi korang akses during class untuk belajar, untuk cuba tengok live feed macam mana, apa dia, macam contoh bila saya nak terangkan support tadi, apa yang berlaku dan sebagainya. Macam contoh tadi korang tengok CHF ni dia pergi sampai 9 point something, 9.3 macam tu lah lebih kurang. Sekarang ni dia drop balik. Pasal apa? Dia duduk dekat support. Bila mana dia duduk kat support, lumrahnya bila mana kita berniaga banyak dah untung, kita akan keluar, kan? So itu yang berlaku. Jadi sekarang ni saya boleh mengajar teknikal dan dalam masa yang sama saya boleh buktikan pada korang secara live. Sebab tu saya bagi korang tengok data. Itu sebabnya. Okay? Tapi tolong, saya tak akan bagi korang live feed macam ni luar waktu kelas. Pasal apa? Saya tak nak korang trade dalam proses pembelajaran. Rosak nanti. Rosak. Bila belajar, ikhlaskan diri, fahamkan betul-betul teori itu dulu. Itu yang paling penting. Bila dah faham, lepas tu korang nak trade tertunggang, terbalik, terkangkang ke apa ke sampai tersembul biji mata, itu untuk korang. Lantakkan korang. Saya tak ambil peduli dah. Okay? Tapi during Oktober, selagi mana kita during kelas yang macam ni, saya akan bagi akses kepada data. Out of class saya tak akan bagi. Kalau kata berminat nak tengok data apa benda semua selepas daripada Oktober, boleh subscribe, tak ada masalah, saya tak larang. Tapi Oktober saya tak akan bagi. Boleh Muhammad? Boleh cikgu. Okey, yang lain-lain ada soalan? Tak ada? Azim? Tak ada cikgu. Okey, baik, selesai. Jadi kalau tak ada, insya-Allah kita akan jumpa pada hari Isnin minggu hadapan. Tajuk dia candle. Rahsia di sebalik pergerakan sebuah candle. Itu tajuk dia. Baik, sekian sahaja di sini. Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.